Buletin 1.30 bersama saya Azlianti Ibrahim. Tajuk utama tengah hari ini. Pencemaran kimia, sekolah di Pasir Gudang dibuka kembali. Program Food Bank memanfaatkan 45,850 isi rumah hingga Februari lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua 111 buah sekolah menengah dan rendah di Pasir Gudang, Johor yang diarah tutup oleh Kementerian Pendidikan akibat pencemaran bahan kimia di Sungai Kim Kim dibuka semula pagi tadi. Esko Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Johor, Aminul Huda Hassan berkata jumlah kehadiran amat membanggakan apabila lebih 90% pelajar hadir di semua sekolah. Aminul Huda melawat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pasir Gudang 2 pagi tadi. Dalam lawatan itu, beliau turut menyerahkan borang tuntutan insurans takaful kepada Ketua Pusat Kebajikan Takaful Johor, Cik Din Cik Senik. Hingga kini 335 pelajar telah membuat tuntutan kepada syarikat berkenaan. Jumlah itu dijangka meningkat hari ini selepas pelajar kembali ke sekolah. Menurut Aminul Huda, hanya pelajar yang dimasukkan ke wad bagi mendapatkan rawatan boleh mengemukakan tuntutan insurans. Mereka akan dibayar sebanyak RM25 sehari. Dan meskipun udara kembali normal, sebahagian besar pelajar masih memakai topeng mulut ke sekolah. Mereka mendakwa masih diselubungi trauma melihat ramai rakan-rakan yang pingsan dan terpaksa dimasukkan di unit rawatan rapi selepas terhidu pencemaran bahan kimia Sungai Kim Kim. Rasa macam rasa macam sedih lah juga sebab ramai yang pingsan. Lepas tu yang masuk hospital tu sedih sebab ada yang sampai masuk ward ICU kan. Saya sedih sangat. Persediaan sebab rasa bimbang. Ada jerebu. Sebelum ni sebab berlaku pencemaran yang Sungai Kim Kim tu. Kementerian Pendidikan sebelum ini mengumumkan 111 sekolah di Pasir Gudang ditutup berkuat kuasa 13 Mac lalu akibat pencemaran bahan kimia. Pencemaran toksik di Sungai Kim Kim yang berlarutan sejak 7 Mac lalu itu menjejaskan hampir 6,000 penduduk termasuk pelajar. Program Food Bank Malaysia merupakan inisiatif kerajaan untuk meringankan beban kos sara hidup rakyat telah memanfaatkan seramai 45,850 anggota isi rumah sehingga Februari lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, program itu yang juga bertujuan mengurangkan pembaziran turut berjaya menyelamatkan 1,055 tan metrik lebihan makanan. Kita mahu program ini berterusan. Jangan hangat-hangat teh ayam je, kejap buat, lepas tu habis. Fizzle out. Tidak. Yang pentingnya kita buat ini berterusan supaya tidaklah menjadi sesuatu yang hanya menjadikan war-war sekali sekala, dah. Tetapi betul-betul kita pegang dan kita ada mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Pada 15 Februari yang lalu, kerajaan telah memutuskan meluluskan program Food Bank ini yang dikendalikan oleh kementerian ke seluruh institusi pengajian tinggi. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Program Food Bank Malaysia bagi Parlimen Pandan di Ampang Jaya, Selangor. Turut hadir Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Hasil kejayaan program perintis itu dijadikan penanda aras untuk dilaksanakan di beberapa negeri lain seperti Kelantan, Melaka, Johor, Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Food Bank Malaysia yang diterajui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP dilancarkan di Pulau Pinang pada 22 Disember lalu menyasarkan kumpulan isi rumah berpendapatan rendah B40 termasuk pelajar Universiti Awam. Hari pertama berkempen, calon-calon yang bertanding di PRK Dun Rantau memulakan langkah dengan bertemu dan menyantuni pengundi. Bagi calon Pakatan Harapan Dr. S. Setram yang mempunyai latar belakang perubatan, klinik kesihatan di Kampung Takau Rantau perlu segera dinaik taraf kerana keadaannya yang serba kekurangan.
Orang tua ada sakit darah tinggi, kencing manis dan klinik kesihatan sini tidak boleh cope. So kita hantar kepada Seremban JH untuk pergi ke sana dan balik tanggungan kos yang besar. So saya mungkin bila kita menang, saya akan cadangkan upgrade klinik kesihatan di Dun Rantau ini. Beliau ditemui pemberita selepas membuat tinjauan di Taman Eka Rantau dan berjumpa dengan penduduk tempatan. Jelasnya, klinik kesihatan rantau memerlukan lebih banyak katil dan fasiliti seperti kemudahan-pemudahan untuk berfungsi secara praktikal dan optimum. Klinik tersebut juga memerlukan peruntukan untuk membaiki 2 ambulans yang tidak berfungsi kerana akan menjimatkan kos dan masa untuk pesakit. Kementerian Kesihatan akan mengkaji untuk menggubal semula Akta Kawalan Tembakau bagi menghadkan lagi kawasan bebas rokok di semua lokasi awam seluruh negara tidak lama lagi. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penggubalan akta berkenaan dijangka mampu mengubah tabiat perokok untuk lebih menghormati masyarakat sekitar di samping mewujudkan persekitaran yang lebih sihat. Jelas Datuk Seri Dr. Zulkifli, usaha yang dibuat kementeriannya itu bukan untuk menghukum perokok tetapi bagi melindungi masyarakat, khususnya wanita hamil dan kanak-kanak daripada menjadi mangsa asap rokok. We are committed to enact in the near future a standalone Tobacco Control Act that will designate all places as no smoking areas and have a list of places where tobacco addicts can have their fix. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Penganugerahan dan Pengiktirafan Revolusi Bebas Asap Rokok di Bandar Hilir, Melaka malam tadi. Pada majlis itu, 14 hotel di Melaka menerima anugerah Revolusi Bebas Asap Rokok. Pada 1 Januari lalu, kerajaan menguatkuasakan larangan merokok di restoran dengan pemilik premis berkenaan diwajibkan meletak papan tanda larangan merokok, tidak menyediakan bilik khas untuk merokok atau tempat membuang habuk atau puntung rokok di dalam premis masing-masing. Individu merokok di tempat diwartakan boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun, manakala pengusaha kedai makan dan restoran yang ingkar berdepan denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan. Festival Gerakan Belia Kelantan yang julung kali dianjurkan berjaya mengumpulkan lebih 15,000 golongan belia dan remaja di negeri Cik Siti Wan Kembang itu dengan pelbagai aktiviti bermanfaat disediakan. Melihat kepada kejayaan edisi sulung yang berakhir semalam, festival berkenaan akan dijadikan acara tahunan untuk anak muda dari seluruh parlimen di Kelantan berkumpul. Gegar 2019 ini diadakan di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Tunjung, berjaya menjadi platform golongan muda berkongsi idea selain pameran yang berkaitan seperti kenderaan bermotor, futsal, dikir barat dan pidato. Selain itu, ia juga menjadi pusat sehenti bagi memudahkan urusan yang membabitkan agensi dan jabatan kerajaan. Jadi acara Gegar ni saya berharap menjadi satu medan di mana anak muda mendapat peluang mengeluarkan bakat-bakat mereka dan bakat-bakat ini dipupuk secara lebih tersusun dan anak-anak muda mempunyai satu harapan bahawa mereka mempunyai channel bagi melahirkan aktiviti mereka secara sihat pada masa akan. Dalam menyemai konsep kemahiran dan kebolehan anak Kelantan yang terkenal dengan budaya perniagaan, seminar pemasaran atas talian dan pengukuhan jenama turut diselitkan sebagai pendedahan kepada golongan belia yang menceburkan diri dalam perniagaan. Peringkat awal agak takut untuk buat program ini dalam masa 1 bulan setengah, lebih kurang 45 hari. Tetapi saya telah berusaha dan pada hari ini telah terbukti program ini sangat berjaya dan kita telah adakan program ini sebenarnya bukan semalam lagi. Sudah beberapa minggu daripada peringkat parlimen, saringan dan seterusnya ke sini. Dan kita bawa yang terbaik daripada peringkat parlimen untuk program pada hari ini dan saya sangat berterima kasihlah kepada yang datang. Tidak ketinggalan aktiviti kerohanian menerusi kuliah Jumaat disampaikan oleh pengerusi Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim, Ning Omar, Ning Abdul Aziz. Gegar 2019 akan dianjurkan setiap tahun dengan program yang lebih menarik serta penglibatan lebih ramai belia dan remaja di seluruh Kelantan.
Laporan antarabangsa, sekurang-kurangnya 35 terbunuh dalam banjir kilat di Afghanistan yang turut memusnahkan lebih 3,000 kediaman. Menurut jurucakap pihak berkuasa pengurusan bencana kebangsaan Afghanistan, Hazmat Bahaduri, bilangan yang terkorban melibatkan penduduk di beberapa daerah termasuk Faryab, Herat, Baghdis dan Balkh. Sebahagian besar kawasan di pedalaman terputus hubungan. Ini menghalang pasukan penyelamat membantu penduduk di lokasi yang terjejas. Awal bulan Mac, kurang-kurangnya 20 orang terbunuh akibat banjir kilat di selatan wilayah Kandahar. Genap setahun pertempuran di sempadan semenanjung Gaza, ribuan penduduk meneruskan tunjuk perasaan mingguan itu. Pertempuran terbaru itu mengakibatkan 4 penduduk Palestin maut ditembak rejim Zionis. Seorang terbunuh ketika tunjuk perasaan berlangsung manakala 3 remaja berusia 17 tahun ditembak lewat malam tadi. Kementerian Kesihatan di Gaza memaklumkan 316 penduduk lagi cedera dalam kejadian itu. Beberapa hari menjelang pilihan raya 9 April ini, Israel dilaporkan menambah bilangan tentera di sepanjang sempadan. Dalam perkembangan yang sama, Mesir dilaporkan bertindak sebagai orang tengah antara Israel dan Hamas yang memerintah Palestin untuk menghentikan keganasan tersebut. Menurut sumber Hamas, persetujuan berjaya dicapai yang akan menyaksikan Israel mengurangkan sukatan ke atas Gaza bagi memastikan keadaan bertukar tenang. Kempen Hari Bumi yang masuk edisi ke-13 tahun ini menyaksikan lebih 200 mercu tanda seluruh dunia bergelap pada jam 8.30 malam waktu tempatan mengikut lokasi masing-masing. Turut mengambil bahagian termasuk bangunan Empire State di New York, Tugu Jesus di Brazil, Rumah Opera Sydney, Australia dan Menara Eiffel di Paris. Hari Bumi yang diadakan setiap tahun sejak 2007 kini disambut di lebih 180 negara dan wilayah seluruh dunia. Di Paris, semua lampu di Menara Eiffel dipadamkan sebagai simbolik meraihkan kempen Hari Bumi. Dianjurkan kumpulan alam sekitar WWF. Acara tahunan global itu bertujuan menyuntik kesedaran berhubung isu pemanasan global. Sebelum lampu Menara Eiffel dipadamkan, sebuah sesi dialog diadakan di kaki menara berusia 130 tahun itu untuk membincangkan kesan pemanasan global dan pengurangan biodiversiti. Hari Bumi yang diadakan setiap tahun sejak 2007 kini disambut di lebih 180 negara dan wilayah seluruh dunia. Kempen itu turut menyaksikan lebih 200 mercu tanda seluruh dunia bergelap pada jam 8.30 malam waktu masing-masing untuk edisi ke-13 sambutan berkenaan. Turut bergelap ialah bangunan Empire State di New York, Tugu Jesus di Brazil dan Rumah Opera Sydney, Australia. Sukan bola sepak Liga Super. 3 perlawanan berlangsung semalam dengan aksi tumpuan semestinya terarah kepada pertemuan Pahang menentang Felda United. Kemenangan 3-1 yang diraih Pahang menyaksikan skuad Tok Gajah kini melonjak ke kedudukan teratas Liga menerusi lebihan jaringan turut melakar kemenangan sensasi kelab dari Perak PKNP FC yang membelasah Kuala Lumpur 4-0. Manakala PJ City ceria mengutip 3 mata berharga selepas menudukkan PKNFC FC 1-0. Keputusan seri yang dialami JDT Sabtu lalu bermakna peluang buat Pahang untuk merapatkan jurang mata bagi perebutan kedudukan teratas Liga. Bertemu Felda United, Pahang bagaimanapun terpaksa menunggu sehingga penghujung babak pertama sebelum Nosharul Idhan Talaha memecah kebuntuhan. 4 minit selepas rehat, permainan kembali seimbang setelah Thiago Junior menyamakan kedudukan buat Felda. Minit ke-64, Pahang kembali memimpin perlawanan selepas Zilov tidak mensisihkan sepakan penalti untuk pelawat mendahului 2-1. Walaupun ada usaha tuan rumah untuk mencari gol penyamaan, kekentalan pertahanan Pahang nyata sukar ditembusi. Sebaliknya, Pahang ceria menambah gol ketiga pada masa kecederaan. Kali ini hasil percubaan Faisal Abdul Halim melengkapkan kemenangan 3-1 Tok Gajah. Bukan hanya berjaya menyamai kutipan 17 mata bersama JDT, kelebihan jumlah jaringan turut menyaksikan Pahang kini melonjak ke tangga teratas Liga. Sementara itu di Manjung Perak, kelab PKNP FC tampil dengan aksi bertenaga ketika membenam Kuala Lumpur 4-0. Yashir Pinto membuka jaringan tuan rumah seawal minit ke-7 sebelum PKNP tambah selesa pada minit ke-32 selepas G. Mugantiran menjaringkan gol kedua pasukan. Aksi selepas rehat penguasaan PKNP terus sukar digugat Kuala Lumpur. Minit ke-63, gol ketiga PKNP menyusul, kali ini percubaan Miguel Carlo Rodriguez, dan menuju whistle penamat, PKNP sempat menambah gol keempat
sekali lagi menerusi ketajaman Rodriguez yang melengkapkan kemenangan bergaya 4-0 ke atas Kuala Lumpur. Baik, kita beralih ke saingan Liga Perdana. Nasib sama dialami satu lagi pasukan dari Johor. JDT 2 selepas keputusan seri 1-1 menentang Sarawak, menyaksikan wakil dari selatan tanah air ini terlepas peluang untuk mengekalkan kedudukan teratas Liga apabila dipintas Sabah. Bagaimanapun, masih kekurangan satu perlawanan, peluang tetap ada buat JDT 2 bangkit menguasai Liga. Menerima kunjungan pasukan bawahan Sarawak di Stadium Tan Sri Haji Hassan Yunus, semestinya 3 mata penuh menjadi sasaran JDT 2 dan skuad kendalian Ervin Boban ini bermula baik apabila berjaya memecah kebuntuan seawal minit ke-11 gol menerusi Lucas Antivero. Kekal 1-0 tamat separuh masa, Sarawak bangkit menggandakan asakan sebaik permainan bersambung dan minit ke-72 Sarawak dihadiahkan sepakan penalti dengan Hudson De Jesus tidak mempersiakan peluang untuk menyamakan kedudukan. Dengan benteng Sarawak terus dikawal ketat, JDT 2 terpaksa berpuas hati mengutip satu mata selepas perlawanan berakhir dengan keputusan seri 1-1. Sementara itu, di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, UiTM FC berjaya mengekalkan kedudukan tangga ketiga Liga selepas mencatat kemenangan 2-1 ke atas Selangor United. Berlangsung sengit sejak dari awal permainan, UiTM lega membuka jaringan pada minit ke-32, gol menerusi percubaan Zarko Korak. Kedudukan tambah selesa buat UiTM menuju rehat apabila Ahmad Azridin Rosli berjaya menggandakan jaringan pelawat untuk perlawanan berakhir 2-0 tamat separuh masa. Bersambung untuk baki 45 minit seterusnya, Selangor United cuba bangkit merapatkan kedudukan dan minit ke-72 Abdul Hadi Yahya menjadikan kedudukan 2-1 buat tuan rumah selepas menyempurnakan sepakan penalti. Bagaimanapun, usaha Selangor United untuk sekurang-kurangnya membawa pulang satu mata tidak menjadi kenyataan. Keputusan 2-1 kekal sehingga tamat perlawanan dengan UiTM ceria mengutip 3 mata berharga untuk terus kekal di tangga ketiga Liga Perdana. Saingan Liga Perdana Inggeris semakin hampir ke penghujung musim dan semestinya Manchester City tidak mahu melepaskan peluang untuk mempertahankan kejuaraan bagi tahun ini. City kembali merampas kedudukan teratas Liga selepas mencatat kemenangan 2-0 ke atas Fulham dengan pencabar utama Liverpool hanya akan turun beraksi hari ini menentang Tottenham Hotspur. Bertemu kelab bawahan Fulham, jelas penguasaan disajikan Manchester City sepanjang 90 minit permainan. Mendahului seawal minit ke-7 hasil jaringan Bernardo Silva, kedudukan City tambah selesa pada minit ke-27 selepas Sergio Aguero menyudahkan hantaran Silva. Tiada tambahan jaringan pada babak kedua, 3 mata penuh yang diraih menyaksikan City melonjak ke kedudukan teratas Liga dengan kelebihan satu mata berbanding Liverpool yang akan bertemu Tottenham Hotspur lewat malam nanti. Sementara itu, pasukan jiran Manchester United turut lega mengutip 3 mata penuh menerusi kemenangan 2-1 ke atas Watford. Marcus Rashford membuka jaringan United pada minit ke-28 sebelum Anthony Martial menjadikan kedudukan 2-0 pada minit ke-72. Dan agak terlewat buat Watford untuk bangkit walaupun berjaya merapatkan kedudukan hasil jaringan Abdoulaye Doucouré di penghujung permainan. Perlawanan lain, 3 pasukan Burnley, Crystal Palace dan Leicester City berjaya memanfaatkan aksi di laman sendiri setelah masing-masing melakar kemenangan 2-0. Sementara Southampton dan Everton berjaya mencuri 3 mata penting hasil kemenangan di tempat lawan. Korea Selatan mempamerkan aksi berkelas dunia untuk menjulang kejuaraan ketiga Piala Sultan Azlan Shah semalam. Terikat satu sama tamat 60 minit permainan, Korea memutamatkan kemenangan dalam penentuan penalti yang berkesudahan 4-2. Perlawanan tumpuan peringkat akhir edisi ke-28 berlangsung meriah antara Korea Selatan menentang India di Stadium Hoki Azlan Shah Ipoh malam tadi. Aksi ini juga mengulangi final 2010 selepas kedua-dua pasukan berkongsi kejuaraan apabila perlawanan terpaksa dihentikan akibat hujan lebat. Turun selaku pilihan utama di tangga ke-5 dunia, India terlebih dahulu di depan pada minit ke-9 hasil gol padang Simranjit Singh. Korea tidak panik, sebaliknya menggandakan asakan sebelum berjaya menyamakan kedudukan satu sama apabila dihadiahkan pukulan penalti yang disudahkan Jang Jong-hoon
Tamat 1-1 dalam tempoh permainan, pemenang ditentukan menerusi penentuan penalti. India gagal memanfaatkan peluang pada pemukul pertama 4 dan 5, manakala Korea tidak bermasalah untuk menyumbat 4 daripada 5 cubaan sebelum ketua pasukan Lee Lam Nyong menghasilkan pukulan menarik untuk memutlakkan kemenangan mereka. Dengan kemenangan ini, Korea Selatan mengumpul 3 kejuaraan Piala Sultan Azlan Shah termasuk pada tahun 1996 dan 2010. Mengambil konsep Prestige Golf Piala Ryder yang menemukan pemain terbaik mewakili benua Eropah dan Amerika Syarikat dalam satu pertandingan, buat julung kalinya Sports Excel bakal menganjurkan kejohanan Genting Challenge Junior Golf Match Play yang menyaksikan pasukan Semenanjung akan menentang Borneo pada 2 dan 3 April depan yang akan dilangsungkan di Kelab Golf Awana, Genting Highlands. Sidang media pertandingan Genting Challenge Junior Golf Match Play 2019 diadakan di Bukit Jalil Sabtu lalu. Cuma sedikit berbeza, pertandingan Genting Challenge Junior Match Play ini adalah setiap pasukan akan mempunyai 16 pemain yang terdiri daripada 8 lelaki dan 8 perempuan. Dan seperti juga pertandingan Piala Ryder, pasukan Semenanjung dan pasukan Borneo akan mengharungi 2 perlawanan menggunakan format 4 balls dan foursome. Format foursome menyaksikan pemain lelaki dan wanita akan bergabung bagi setiap kumpulan. As far as Borneo State was concerned, we left it to Sabah Golf Association and the Sarawak Golf Association to get their team ready. On our side, I appointed a 3-member panel, independent. Bagi pemain muda, mereka sudah tidak sabar beraksi kerana kelainan yang ditampilkan selain mencabar kemampuan mereka, terutama dalam format foursome. What I'm hoping is to have a bonding with my teammates and gain some experience because this is a match play rally. I think can get more exposure. And then I'll treat this as a warm-up game for my MSSM. Pasukan pemenang akan menerima hadiah trofi dan wang tunai RM50,000. Baik, Buletin 1.30 berakhir di sini dan sebelum pisah, saksikan 100 ekor kambing terlibat dalam pertandingan Ratu Kambing di Terengganu. Setiap kambing dinilai dari segi berat badan, kekemasan bulu dan kuku. Saksikan keunikannya. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum.